Okay, Assalamualaikum. Kami daripada kumpulan 12, terdiri daripada 5 orang ahli. Tajuk yang kami dapat adalah permasalahan mengenai sumber air yang tercemar akibat perbuatan manusia. Jom kita tengok bahagian yang pertama. Di sini saya ingin membentangkan tentang 3 punca utama sumber air tercemar walaupun penguatkuasaan telah dijalankan. Punca pertama ialah penguatkuasaan yang lemah, punca kedua ialah sisa industri, manakala punca ketiga ialah anggota masyarakat. Okey, jadi saya ingin ulangkan dengan lebih lanjut tentang punca utama iaitu penguatkuasaan yang lemah. Penguatkuasaan ini membabitkan pelbagai agensi kerajaan yang bertanggungjawab terhadap kebersihan sungai, alam sekitar dan pembersihan serta pelupusan sampah untuk mengelakkan perbuatan tidak bertanggungjawab membuang sampah dan mencemarkan sungai terus berlaku. Namun demikian, kurang pemantauan oleh pihak-pihak berwajib tersebut dan sikap segelintir mereka tidak melaksanakan tugas yang diamanahkan sebaik mungkin juga mendorong kepada permasalahan ini. Misalnya, mereka tidak mengikuti jadual yang telah ditetapkan oleh pihak atasan untuk melakukan pemantauan. Seterusnya, mereka didapati kurang pemantauan. Mereka didapati melakukan kurang pemantauan. Juga mendorong kepada permasalahan ini terus berlaku. Okey, seterusnya, punca kedua ialah sisa industri. Segelintir pengusaha kilang yang tidak bertanggungjawab membuang sisa toksik ke dalam sungai, mendorong kepada pencemaran air. Pembuangan ini dianggap mudah dan dipandang remeh kerana tidak memerlukan apa-apa kos pelupusan. Sepatutnya pengusaha kilang hendaklah menghantar sisa toksik ke tempat pelupusan yang betul. Sebaliknya, mereka tidak mahu membelanjakan wang dan mengeluarkan wang untuk kegiatan pelupusan itu. Seterusnya, mereka mengambil jalan mudah dengan membuang ke dalam sungai yang berdekatan dengan kilang. Jadi, masalah timbul apabila cacaran kimia yang disalurkan ke dalam sungai tidak dirawat dan mengandungi bahan toksik yang mampu mencemarkan air sungai. Kajian juga menunjukkan terdapat beberapa buah negara maju memasukkan sisa radioaktif ke dalam tundram sebelum membuangnya ke dalam laut ataupun sungai. Sehingga dapat mencemarkan air. Justeru, hal ini turut mengancam hidupan akuatik dan juga manusia itu sendiri kerana air daripada sungai akan diproses dan dihantam dan disalurkan ke paip-paip rumah penduduk setempat. Turut akan menjejaskan kesihatan para masyarakat. Punca terakhir ialah anggota masyarakat itu sendiri. Puncanya adalah kerana segelintir masyarakat yang tidak bertanggungjawab melakukan pembuangan sisa pepejal ke dalam sungai. Kerana mereka mengambil jalan mudah dengan menganggap sungai adalah tong sampah berbanding membuang sampah ke dalam tong sampah yang telah disediakan oleh majlis daerah. Jadi, impaknya sangat besar, iaitu ketiga-tiga punca ini akan menjadi faktor utama berlakunya pencemaran air. Jadi, setakat itu sahaja pembatangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Wan Fauzilawati binti Wan Omar ingin membentangkan tentang punca sumber air tercemar walaupun penguatkuasaan telah dijalankan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikna Fatihah binti Rozi. Nombor matrik saya S55571. Saya dari Sarjana Muda Sains Kimia dengan Kepujian. Dan kumpulan saya ialah kumpulan 12. Okey, hari ini saya ingin membincangkan tentang bahan kimia yang menyumbang kepada pencemaran air. Okey. Terdapat banyak
bahan kimia yang menyumbang kepada pencemaran air pada zaman sekarang. Dan antara sumber bahan pencemar yang selalu dijumpai dalam sumber air tersebut ialah sisa ladang peternakan dan sisa kilang perindustrian. Dan setiap kali hujan, baja, racun perosak, sisa haiwan dari ladang dan operasi ternakan mencuci nutrien dan patogen, bakteria dan virus akan masuk ke dalam saluran kita. Dan merujuk pada akhbar pada 13 Mac 2019, ada 8 sebatian kimia berbahaya disahkan dibuang dalam sungai King Kim, Pasir Gudang. Antaranya ialah metana, hidrogen klorida, acrylnitril, acrolin, benzin, toluene, xylene dan limonin. Okay. Selain itu, amonia juga merupakan salah satu bahan kimia yang selalu dijumpai dalam air yang tercemar. Amonia ni biasanya digunakan untuk membuat baja, dan terdapat banyak lagi lah kegunaan amonia dalam perindustrian. Bolehkah punca pencemaran air ini dikenal pasti oleh masyarakat? Ya, masyarakat dapat mengenal pasti punca-punca berlakunya pencemaran air. Dalam hal sebegini, masyarakat ialah pihak yang pertama yang terkesan akibat pencemaran air, dan kini mereka mengambil serius dengan mengenal pasti punca-puncanya. Antara punca yang paling jelas ialah pembuangan bahan buangan domestik dan organik ke dalam sungai ataupun laut. Pembuangan seperti sampah sarap dan najis secara tidak sistematik akan menyebabkan sifat air berubah dan seterusnya membawa kepada pencemaran. Selain itu, pembuangan bahan buangan radioaktif secara tidak terkawal. Hal ini dapat dilihat pada sikap segelintir pengusaha kilang yang tidak bertanggungjawab membuang sisa cecair dan pepejal ke dalam sungai, dan bahan-bahan toksik dari makmal-makmal dan buangan hospital yang menyebabkan pencemaran air lebih serius. Seterusnya, kegiatan pertanian seperti menanam sayur, sayuran dan padi menghasilkan banyak bahan kimia cecair yang disalurkan ke dalam sungai-sungai. Tambahan pula, pertumpahan minyak berlaku disebabkan oleh pelanggaran kapal turut mendorong kepada pencemaran air. Minyak yang mengalir ke laut akibat kebocoran tangki minyak akan menutupi lapisan air dan berlakunya pencemaran. Di samping itu, pembangunan pesat negara dan proses urbanisasi juga faktor kepada perubahan penggunaan tanah bagi sesuatu kawasan bagi menampung keperluan kegiatan ekonomi. Pendedahan sungai kepada pelbagai tanah yang tidak didapat ditanggung oleh sungai. Akhir sekali, industri pelombongan. Industri pelombongan juga tidak kurang penting dalam mengakibatkan pencemaran air lebih serius. Proses cari gali petroleum di dasar laut dan tumpahan minyak adalah bukti yang jelas lagi nyata. Selamat petang, hari ini saya ingin menerangkan tentang pencemaran air dan peranan masyarakat untuk mengatasi masalah ini. Dalam usaha mengekalkan tahap pencemaran air semasa supaya tidak menjadi lebih teruk, langkah-langkah yang wajar perlu diambil supaya pencemaran dapat dikurangkan. Ini adalah langkah dan peranan masyarakat yang harus diambil oleh setiap masyarakat untuk mengurangkan pencemaran air. Pertama sekali, menyediakan tangki takungan bawah tanah supaya dapat dirawat. Untuk mengatasi masalah pelepasan air buangan domestik supaya tidak terlepas terus ke dalam sistem perparitan, maka adalah perlu menyediakan tangki takungan bawah tanah yang dirawat supaya menggunakan bioteknologi. Langkah seterusnya adalah mematuhi undang-undang melarang
pembuangan sampah sarap ke dalam sungai. Menurut Akta Kualiti Alam Sekitar 1974, sampah ditakrifkan sebagai semua bahan buangan sama ada dalam bentuk pepejal, cecair atau dalam bentuk gas yang dilepaskan, dikeluarkan atau diletakkan dalam alam sekeliling akan menyebabkan pencemaran. Pelepasan sampah ke dalam sungai melarut dalam air. Ini akan menyebabkan pencemaran sungai terus berlaku. Langkah seterusnya adalah masyarakat boleh menyertai kempen yang dianjurkan oleh pihak kerajaan. Melalui kempen ini, masyarakat diajar tentang pentingnya menjaga sungai. Seterusnya, pelbagai aktiviti akan dianjurkan seperti ceramah kesedaran di peringkat sekolah, pertandingan mewarna, ekspedisi sungai, gotong royong dan sebagainya. Jelaslah melalui kempen Cintai Sungai bukan sahaja dapat mendidik tetapi juga mendewasakan masyarakat tentang kepentingan sungai dalam kehidupan seharian. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, hai. Assalamualaikum. Saya Muhammad Abil bin Osman. Nombor matrik S55181. Saya daripada grup 12. Bahagian saya adalah kesan, jaga pendek dan jaga panjang pencemaran air. So, untuk kesan jaga pendek, saya telah kualifikasikan kepada 4 bahagian. So, yang pertama adalah pencemaran nutrien. Pencemaran nutrien ini berlaku apabila sebilangan air, sisa bahan buangan yang telah dilepaskan ke dalam air menjadi punca kepada pertumbuhan ataupun pembiakan alge yang mendadak. Kebanyakan sisa yang dibuang ini mengandungi nutrien yang boleh membantu pembiakan alge-alge ini. Apabila alge ini membiak dan dengan tidak terkawal, ia akan mengganggu kehidupan akuatik yang lain. Sebagai contoh, air hijau, spesies air hijau seperti chlorella, apabila terlampau banyak, air akan berwarna hijau dan menghalang daripada sinaran matahari sampai ke dalam air. Apabila ini berlaku, tumbuhan-tumbuhan akuatik yang berada di dalam air tidak dapat melakukan fotosintesis, maka kurangnya kandungan oksigen dalam air. Seterusnya adalah pencemaran permukaan air. Pencemaran permukaan air ini lebih kurang sama macam pencemaran nutrien. Kesan dia, pencemaran permukaan ini berlaku apabila sisa-sisa bahan buangan ini timbul dan berada di atas permukaan air. Apabila ini berlaku, ia akan menghalang sinaran matahari dan juga menghalang daripada pertukaran oksigen air dan udara. Ini akan mengganggu kehidupan dan juga mengganggu oksigen untuk hidupan air ini kekal hidup. Seterusnya adalah pencemaran udara. Pencemaran udara ini berlaku apabila sisa-sisa bahan buangan ini seperti bahan toksik dan juga sampah sarap yang dibuang mengeluarkan bau yang tidak menyenangkan. Bau ini apabila biar lebih lama bau ini akan lebih kuat dan juga boleh memberi kesan kepada kesihatan bagi orang ataupun hidupan yang menghidunya. Seterusnya adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini berlaku bila air yang tercemar ini diserap oleh tanah dan air ini disalurkan kepada sumber air bawah tanah. Sumber air bawah tanah ini akan tercemar juga dan menjadi apabila ia digunakan oleh individu yang tidak tahu air tercemar akan menyebabkan contohnya tanaman mati, hidupan ternakan seperti kambing, lembu juga akan menyebabkan kesihatan hidupan ini terjejas. Seterusnya adalah
Seterusnya adalah kesan jangka panjang. So untuk kesan jangka panjang, yang pertama adalah bencana alam. Bencana alam ini berlaku seperti banjir. Banjir ini terjadi apabila sabah sarap yang terbiar menutup, menghalang dan saluran-saluran air ini daripada menyalurkan air dengan baik. Apabila hujan, air sungai akan meningkat, dan bila ia cuba disalurkan oleh saliran yang terdapat di sekitarnya, ia terdapat disalurkan dengan baik, maka air akan melimpah dan membanjiri kawasan sekitarnya. Seterusnya adalah ekosistem. Ekosistem ini melibatkan kehidupan akuatik seperti ikan, tumbuhan akuatik yang lain, ketam, dan juga koral kalau di bahagian laut. Mereka ini akan terjejas, mereka ini akan mati, dan apabila tidak terkawal, mereka ini mungkin akan pupus. Apabila berlaku, kita akan kekurangan sumber air bersih dan juga kekurangan sumber protein daripada laut. Seterusnya adalah kesihatan manusia. Kesihatan manusia ni seperti yang saya sebut tadi pada kesan jangka pendek. Tapi untuk kesan jangka panjang ini, apabila kita minum dan kita hidup, ia akan menjejaskan kesihatan kita. Sebagai contoh, apabila kita minum, kita tak tahu kandungan apa kandungan air ini. Apa ada bakteria apa, ada virus ke. Dan jika ada virus, kita akan sakit, dan jika tidak dirawat, kita mungkin akan mati. Seterusnya adalah ekonomi. So bila semua ni dah berlaku, pencemaran air telah menyebabkan ikan semua mati, kita kekurangan sumber air, kekurangan sumber makanan, kita akan berada kepada pembaik pulihan sumber air. Apabila ini dilakukan, kita akan menggunakan kos yang sangat tinggi, masa yang lama, dan juga tenaga kerja yang ramai. So ini akan menjejaskan ekonomi negara apabila kita memfokuskan kepada satu perkara dan perkara-perkara lain dibiarkan untuk seketika. So jika ini berlaku, ekonomi negara akan merudum, dan jika dibiarkan lebih lama, mungkin negara kita akan mundur. So itu saja untuk bahagian saya. So kembali pada ahli grup saya yang lain.